Kita ke Bumi Kenyalang. Antara perkongsian hari ini, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak. Perinciannya bersama Vanessa Mering di sana. V, silakan. Ya, terima kasih Azam. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia hari ini telah menerima kunjungan hormat daripada Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB yang diketuai oleh Controller Kualiti Alam Sekitar Sarawak Jack Liam. Bercakap kepada pemberita selepas perjumpaan tersebut, Jack Liam memberitahu kunjungan hormat kepada Premier Sarawak itu merupakan yang julung kali diadakan sejak pelantikan beliau sebagai Controller Kualiti Alam Sekitar NREB Sarawak yang baharu pada bulan Mei lalu. Perjumpaan itu bertujuan membincangkan hala tuju NREB serta inisiatif lembaga itu dalam mempergiatkan aktiviti kesedaran awam tentang penjagaan alam sekitar menjelang ulang tahun NREB ke-30 pada tahun depan. Pada tahun depan merupakan 30 our 30th anniversary untuk Lembaga Sumber Asli. Jadi kita akan memperkasakan aktiviti kita dan menjalankan beberapa program untuk meningkatkan kesedaran awam berkenaan dengan penjagaan alam sekitar, mendidik pihak awam supaya lebih sensitif lebih membantu pihak berkuasa seperti Lembaga Sumber Asli untuk menjaga persekitaran negeri Sarawak. Sebelum itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg juga menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Nepal ke Malaysia, Dili Rajpodal, yang menyifatkan perjumpaan tersebut sebagai langkah positif ke arah memperkasakan hubungan dua hala di antara Nepal dan Sarawak, khususnya dalam kerjasama menangani isu perubahan iklim. Manakala kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak oleh Duta Besar Brazil ke Malaysia, Ari Norton D. Murad Quintela pula menyaksikan perbincangan yang berfokuskan jalinan kerjasama dalam bidang penggunaan teknologi tenaga boleh diperbarui selain potensi perdagangan ekspor produk protein haiwan dari Brazil ke pasaran Sarawak. Lebih 2,000 pakar perubatan tropika dan malaria dijangka menghadiri Kongres Perubatan Tropika dan Malaria Antarabangsa ke-21 ICTMM di Kuching. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian berkata, Kongres kali ini menyediakan ruang untuk bertukar maklumat dan berkongsi pengalaman antara komuniti saintifik bagi menghasilkan kaedah dan ubat terbaik untuk penyakit tropika ini. Ini termasuk perbincangan disiplin menyentuh rawatan dan ubat penyakit tropika kalangan manusia dan juga haiwan yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching PCCK dari 19 hingga 23 September tahun depan. 5 penceramah telah mengesahkan kehadiran termasuk dari Amerika Syarikat, United Kingdom, China dan Sepanyol. Dalam sidang media mengenai kongres tersebut di Kuching, Datuk Dr. Sim menjelaskan penganjuran kongres ini juga seiring dengan hala tuju pembinaan pusat penyelidikan yang dianggarkan menelan kos RM190 juta akan dibina di Kota Samarahan. Walaupun kesihatan di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan, namun Sarawak mengambil inisiatif membangunkan pusat penyelidikan sedemikian di Malaysia terutama untuk penyakit-penyakit tropika dengan kerjasama pakar dan pengkaji tempatan dan antarabangsa. Rekod Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menunjukkan terdapat 27 juta kes malaria dilaporkan di 84 buah negara dengan 1.65 bilion pesakit memerlukan perhatian perubatan. Manakala statistik Sarawak tahun lalu turut mendedahkan terdapat 120 kes malaria import dilaporkan dengan 100 lagi merupakan kes tempatan termasuk klasifikasi zoonotik. Yayasan Antarabangsa Singapura SIF bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD melancarkan projek Mathematics Pedagogical Learning, Understanding and Support atau dikenali sebagai Math Plus di Sarawak. Menerusi satu kenyataan bersama SIF dan MEITD berkata, inisiatif berkenaan bertujuan untuk memperkukuh pengetahuan kandungan dan kemahiran pengajaran guru-guru di negeri ini. Majlis pelancaran projek Math Plus disempurnakan oleh Menteri MITD Datuk Roland Sagah Wee In di Kuching hari ini. Dalam tempoh 4 tahun akan datang, pasukan sukarelawan antarabangsa Singapura yang terdiri daripada penyedia latihan guru berpengalaman akan bekerjasama rapat dengan 100 orang guru skala rendah di Kuching, Samarahan dan Serian untuk meningkatkan keupayaan pedagogi mereka.
Ia bagi memaksimumkan kebolehskalaan dan kelestarian impak projek. 20 guru Malaysia akan dipilih untuk menjadi pelatih utama yang akan berkongsi pengetahuan mereka dan melatih rakan sejawat dalam komuniti mereka. Melalui siri bengkel dan simposium, para pendidik yang terlibat akan meningkatkan teknik pengajaran mereka untuk menjadikan pengajaran matematik lebih menarik dan menyeronokkan bagi meningkatkan pemahaman serta prestasi pelajar dalam mata pelajaran tersebut. Satu lawatan pengajian ke Singapura juga akan diatur untuk membina jalinan rangkaian penting serta memupuk pertukaran amalan pengajaran yang berkesan antara guru Malaysia dan Singapura. Dalam pada itu, kadar pendaftaran pelajar dalam program Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM di Sarawak hanya 32.05% ketika ini. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD, Datuk Roland Sagahwiin berkata daripada jumlah tersebut, 20% daripada mereka mengikuti kursus sains tulen. Manakala 12.05% lagi mengambil kursus Technical Vocational dan Teknologi. Justeru, beliau memberitahu usaha perlu ditingkatkan bagi mencapai sasaran 60% kemasukan pelajar dalam kelas pakej STEM seperti digariskan di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Sehubungan itu, Datuk Roland merayu kepada para pendidik untuk menyahut cabaran dan memastikan sasaran tersebut dapat dicapai. Katanya, sejak penubuhan kementerian beliau pada 2017, beberapa inisiatif utama telah diambil untuk meningkatkan pengambilan atau pendaftaran program STEM dalam kalangan pelajar sekolah. Antaranya, meneruskan pengajaran mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris sejak 2020, penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan STEM, latihan kepada guru dan pelajar sejak 2018, serta program berkaitan inovasi dan pertandingan berasaskan STEM. Datuk Roland berkata demikian pada majlis pelancaran projek Mathematics Pedagogical Learning, Understanding and Supports atau dikenali sebagai Math Plus di Kuching hari ini. Dadah syabu bernilai RM132,000 dengan anggaran berat 4,101.21 gram telah berjaya dirampas oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Limbang. Menurut Ketua Polis Daerah Limbang, Superintenden Parum Niot menjelaskan kejayaan tersebut merupakan sejarah tangkapan terbesar IPD Daerah Limbang, termasuk berjaya menahan 3 lelaki tempatan berusia antara 30 hingga 35 tahun bagi siasatan lanjut. Pada 14 hari bulan yang lepas, Julai 2023, Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Limbang telah membuat satu operasi khas di Jalan Melinau, Ulu Mendamit. Dan pada pukul 3 petang tersebut, sebuah kenderaan jenis Isuzu telah ditahan dan hasil pemeriksaan ada 3 lelaki dalam kenderaan tersebut. Dan pemeriksaan lanjut mendapati 3 lelaki tersebut membawa dadah, dipercayai dadah jenis syabu, dengan anggaran berat sebanyak 4,101.21 gram, yang bernilai RM132,000. Jelas beliau lagi, ketiga-tiga suspek direman 7 hari di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Limbang. Dalam pada itu, beliau memaklumkan pihak polis akan terus mempertingkatkan usaha dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak dalam menangani kegiatan pengedaran dadah. Superintenden Parum turut memberi nasihat tegas kepada orang ramai agar tidak terlibat dengan sebarang aktiviti sebegitu dan berharap agar orang ramai dapat menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti dadah kepada IPD Limbang. Penyerahan 3 lagi kapal peronda laju kelas pulau kepada Sarawak Coast Guard di bawah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS menyerlahkan visi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dalam menjaga kepentingan negeri ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklan Bangit memberitahu Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari merupakan pemimpin berwawasan dan berpandangan jauh yang mampu merancang keperluan untuk masa depan Sarawak.
Dalam hal ini, katanya Sarawak Coast Guard terus memainkan peranan penting untuk menjaga perairan Sarawak termasuk di kawasan perindustrian minyak dan gas. Datuk Baklan menambah dalam konteks Sarawak sekarang, terutamanya di Miri dan Bintulu, terdapat banyak aktiviti yang dilaksanakan di kawasan pesisir berkaitan industri minyak dan gas. Sudah pasti industri ini dilaksanakan dalam keadaan yang selamat. Katanya lagi, semua agensi berkaitan seperti Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Sarawak Coast Guard harus bekerjasama bagi memastikan kawasan pesisir Sarawak adalah selamat untuk aktiviti pelaburan. Beliau berucap demikian ketika mewakili Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki dalam majlis serah terima kapal laju kelas Pulau Sarawak Coast Guard di markas UKPS Miri pada pagi tadi. Terdahulu, Datuk Baklan menyaksikan majlis menandatangani instrumen penyerahan visel ronda laju antara Timbalan Pengarah Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Kejaraya Sarawak, Insinyur Wisel Licok dan Pengarah UKPS, Datuk Dr. Chai Kin Chung. Dengan penyerahan 3 visel tersebut, UKPS kini memiliki sejumlah 6 kapal peronda laju kelas pulau di mana 3 visel pertama telah diserahkan pada 18 November 2022 di Kuching. JKA Sarawak bertindak sebagai agensi pelaksana bagi pembinaan kesemua visel berukuran 25 meter itu, manakala syarikat Sarawak Slipways Sendirian Berhad dilantik sebagai kontraktor terlibat dengan jumlah kontrak bernilai 73.243 juta pada April 2021 setelah proses tender terbuka diadakan dari Disember 2020 hingga Februari 2021. Ke-6 bisel itu bakal dilancarkan bersama perasmian markas UKPS Miri oleh Premier Sarawak pada 18 Julai ini. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Azam untuk berita seterusnya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Vi dengan laporan-laporan dari Sarawak.